welcome back to Makcik Production. Okay. So, hari ni seperti biasa kita dalam segmen contoh je. Sebelum kita bermula, Kak Ia nak beritahu sepanjang kita orang recordkan video ni, kalau korang ada dengar sebarang gangguan, itu hanyalah cubaan. Okay. So, cerita kali ni Kak Ica yang akan bercerita tentang apa, Kak? Kali ni pun aku ambil daripada TikTok juga, daripada Detik Seram juga. Tapi kenapa aku pilih cerita ni? Sebab of course ada kaitan dalam kehidupan kita juga. Okay, so cerita ni dia tentang hijab terbuka. Hijab terbuka. Ya. Kalau korang boleh flashback balik, korang ingat balik, ada salah satu daripada family members kita, hijab dia pun pernah terbuka kejap. Tapi kita notice dan kita sempat bantu dia untuk dia tutup balik. Antara satu kejadian dia dengan cerita terbuka balik tau. Dah tutup balik. Tak, yang the latest one terbuka kan? Dah tutup balik. Dua kali ya percubaan dia terbuka balik, kita tutup balik. So antara yang cerita tentang dia terbuka hijab tu yang agak scary untuk kita orang, dia ada cerita waktu ni dia nak pergi kerja, dia naik train. So dalam waktu dia naik train tu, dia sebenarnya dia memang dalam orang kata dia stres lah. Dia stres, dia kerja dia, kehidupan peribadi dia juga. So dia macam bila dia naik train tu, dia main handphone. Dia tak hiraukan pun sekeliling dia tau. So dia tak tahu, dan dia tak tahu sebenarnya apa yang dia nampak tu ya ke. Dia tak tahu yang hijab dia terbuka. Lepas tu time dia main handphone. Lepas tu dah sampailah destinasi dia, keluar daripada train tu. Waktu dia keluar daripada train tu, dia pandanglah depan. So dia ada ternampak satu susuk tubuh lelaki. So diorang bertentangan mata tau sekejap. Lepas tu dia main balik handphone. Tapi dia ada ekor mata tau. Dia melepasilah lelaki tu. Bila dia jalan lepas lelaki tu, dia dapat nampak baju orang tu penuh dengan darah dan baju dia tu lusuh. Lepas tu macam dia jalan, lepas tu dia stop kejap. Lepas tu dia macam baru terfikir, kenapa dengan orang tu ada masalah ke, orang tu cedera ke? Lepas tu dia toleh balik, tengok orang tu tak ada, orang tu hilang macam tu je, macam tu saja. Dan waktu dia cerita balik tu, macam dia teringat balik waktu dia pandang muka, waktu dia orang bertentang mata tu, dia teringat balik muka lelaki tu macam baru lepas accident macam tu. Macam scary, muka dia macam resah, macam lesu, penat, tak tahulah, tapi muka dia macam penuh dengan kesedihan kan. Mesti masa tu dia tahu tak yang sebenarnya dia nampak tu ada. Sebenarnya tak tahu. Dia macam tak tahu adakah tak, sebab kalau manusia takkanlah mesti orang lain semua dah macam tu kan. Dan waktu tu sangat busy orang. Kalau kita macam kalau nak toleh dia dah hilang pun, at least dia akan, sebab bersesak sana sikit. Tapi ni terus hilang kat tengah-tengah lautan manusia itu. Hilang macam tu je. Sedangkan dia macam diorang baru selisih sekejap je. Lepas tu dia toleh balik, dah hilang orang tu. Dan dia juga ada beberapa kali nampak juga sosok tubuh juga kan, macam tu dia nampak. Tapi dia macam kadang-kadang dia tak tahu apa yang dia nampak tu betul ke orang ataupun bukan. Kadang-kadang confused. Yang Kak tahu, dia kata dia pernah nampak juga Cik Pun kan. Tapi bila dia cerita tu, kadang-kadang dia ada kata lepas tu dah lama tu macam malas nak ambil pot lah kan, dia diam kan. Kalau aku mendengar cerita dia tu, kalau kenapa kau kata boleh malak, kalau aku dah lari apa semua. Tapi Kak Ia rasa lah, ya tahu. Tapi Kak Ia rasa macam agaknya macam dia dah terbiasa nampak. Dia dah biasa nampak, dia dah macam sebab itulah dia cerita. Bila dia cerita kat kita orang, dia macam sampaikan dia dah terbiasa nampak benda-benda macam ni. Kadang-kadang dia tak boleh nak tahu yang sama ada yang kadang-kadang benda dia nampak tu real ataupun benda tu. Dia macam confused kan. Sampailah dia mula mendengar suara-suara halus dekat telinga dia. Masa itulah kita orang notice yang dia perlu berubat. Dan waktu itulah ustaz bagi tahu yang hijab dia terbuka banyak juga, like berapa 90% dia nampak sebenarnya benda tu, ustaz tu kata. Dan sebab tu benda tu attack dia. And that's why bila kita orang tanya dia, kau nampak ke? Dia sebenarnya macam
Tak tahu lah. Sampai aku kadang tak boleh nak tahu yang apa yang aku nampak tu real ke atau ke alam lain. Sampai macam tu sekali. Dia tak tahu. Ya. Okay, so back to the story. So cerita ni pun lebih kurang macam tu. Pula lama kat dia punya intro ni. Nak bagi tahu kenapa kami pilih cerita ni, sebab dia sangat relate dengan kita orang. Dan ada beberapa part pun ada jadi juga, tapi kita orang tak ceritalah yang part tu. Kau orang dengarlah cerita ni, okay? So let's go. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Aku ada 5 orang adik-beradik. Antara 5 orang adik-beradik ni, kakak aku nombor 3 yang paling lemah semangat. Masa dia umur dalam 12 tahun, waktu tu dah 6 lah kan. Kakak aku nombor 3 ni, hijab dia terbuka. Mula-mula dia dapat tengok hantu tu memang susah lah dia nak kawal. Bila kami dapat tahu yang hijab kakak aku ni terbuka, ayah aku minta kakak aku ni duduk rumah start daripada pukul 6 petang sampailah keesokannya. So duduk rumah, tak boleh keluar lah. Sebab waktu-waktu tu kan waktu-waktu kemuncak, benda-benda halus ni berkeliaran dekat luar. Jadi sebab itulah ayah aku akan sebenarnya akan kurunglah kakak aku ni dekat rumah daripada pukul 6 petang sampai keesokannya. Ada satu hari ni, kakak aku duduk berdua je dengan abang aku. Masa tu semua orang tak ada dekat rumah. Semua orang masa tu ikut ayah dengan mak aku ni pergi rumah nenek aku belah mak aku. Tak bawa. Tinggal 2 orang aja. Kakak aku dengan abang aku je dekat rumah. Jarak antara rumah nenek aku dengan rumah kita orang ni ambil masa dalam 2 jam. 2 jam perjalanan. Macam pergi sini ke Negoi ke? Abang aku ni pula, dia suka beli burger dekat depan rumah. Tak jauh pun kedai burger tu, dekat je. Jadi abang aku keluarlah kejap pergi beli burger tu. Masa tu abang aku fikir, okey kot tinggalkan kejap kakak aku dekat rumah. Sebab kan ayah dia dah bagi tahu kan, kakak dia ni lemah semangat, so kena duduk kat rumah. Jadi kena ada orang teman kakak dia ni dekat rumah. Tapi sebenarnya masa tu dah nak masuk waktu maghrib. Sebenarnya itulah yang abang aku ni terlupa. Waktu-waktu kemuncak tu lah sepatutnya tak boleh tinggalkan kakak aku ni dekat rumah. Tapi abang aku keluar pergi beli burger pada masa nak masuk waktu maghrib. Lepas je abang aku balik dari beli burger, abang aku tengok kakak aku tak ada dekat rumah. Kakak aku hilang. Dia pergi mana pula? Apa lagi, abang aku cuak lah. Dia teruslah ayah aku suruh ayah aku balik sekarang juga. Sebab kakak aku ni dia kerap kena rasuk waktu-waktu nak masuk waktu maghrib. Agaknya kan bila dia balik, dia tengok kakak dia tak ada, baru dia macam kenapa aku tinggalkan dia kan? Baru dia teringat. Mana tak risau abang aku, balik-balik tengok kakak aku hilang. Sampai je kami semua ni dekat rumah, kami semua ni carilah kakak aku ni dekat semua tempat. Satu rumah dah cek, tetap tak jumpa kakak aku. Ayah aku ni keluar start motor nak bawa ustaz datang rumah aku ni, nak suruh ustaz ni cek kalau kita orang ni tak nampak kakak aku ni sebenarnya ada, tapi kita orang tak nampak. Sekejap, bayangkan dia dah hilang daripada rumah, nak tunggu family dia balik kat rumah 2 jam tau. Ya, sampai masa. Abang aku pula dia ronda satu taman rumah aku ni cari kakak aku, tapi tetap tak jumpa. Bila ayah aku sampai je dekat rumah dengan ustaz yang ayah aku tu bawa, ustaz tu adalah baca beberapa surah sebelum dia nak masuk rumah kita orang. Bila ustaz aku dengan ayah aku ni masuk je dalam rumah kita orang, ustaz tu terus je mengucap panjang sebab dia nampak kakak aku dekat atas shieling rumah. Kiranya dekat loteng rumah. Kat atas ni ke kat dalam? Loteng rumah kat atas. Aku rasa mungkin loteng keadaan rumah dia tu, Loteng kat atas. paling kan selalu loteng tinggi. So dia dekat atas. Maksudnya kalau orang tak nampak lah. Bermakna semua orang yang cari dia waktu tu memang hijab diorang tu memang tertutup. Memang tak nampak kakak dia, sedangkan kakak dia ada dekat rumah.
So korang boleh imagine ustaz tu masuk dan ustaz tu tengah mengucap. Rumah kami ni setingkat je, bukan 2 tingkat. Jadi ceiling rumah kami ni tinggi. So macam mana kakak aku ni boleh naik ke atas macam tu pun kami tak tahu. Faham tak kerat maksud aku? Aku rasa macam rumah, kalau rumah biasa, rumah ni contoh rumah ni dalam tu kot. Dekat atau rumah yang macam yang Asyam cerita, tak cerita lama, rumah kayu yang ada. Itulah aku terfikir kayu kan. Okey, lepas tu Okay. Keadaan kakak aku masa tu, aku tengok dia ada dekat atas ceiling kat rumah kita orang tu dengan rambut panjang dia tu terjuntai ke bawah. Mata dia terbeliak pandang ke arah ustaz yang kita orang bawa tu. Dia maki-maki ayahku sebab ayahku ni bawa ustaz tu masuk dalam rumah kita orang. Macam-macam usaha kami nak turunkan kakak aku daripada atas tu ke bawah. Benda tu ugut. Dia kata, kalau kita orang dekat je dengan dia, kakak aku akan mati. Tapi no choice. Ustaz tu nak juga kakak aku ni turun dekat bawah supaya ustaz tu boleh ubat dan rawatkan kakak aku. Kalau daripada atas, macam mana ustaz tu nak rawat kakak aku? Last ayah aku naik jugalah dekat loteng pakai tangga sebab nak capai kakak aku ni turun kat bawah. Belum sempat ayah aku ni nak pijak je tangga tu, kakak aku terus lompat daripada loteng atas ke bawah. Tapi nasib baik abang aku dapat sambut kakak aku. Sebaik. Cuba aku. Tapi aku imagine yang dicampak, yang dibangkat adalah benda tu bawa. Tapi tak selamat sepenuhnya. Walaupun abang aku dapat sambut kakak aku, tapi kakak aku dia terseliuh sikit. Kaki dia terhentak dekat lantai. Yelah. Kata dia ingat kot orang daripada atas tu kan. Kalau budak tu memang boleh lah, tapi orang manusia kan, dah besar tu memang akan kenalah sikit juga sakit tu. Lepas tu ustaz tu terus je baca-baca ayat-ayat Al-Quran dekat kakak aku tu. Lepas tu waktu masa ustaz tu tengah rawat-rawat kakak aku tu, ustaz tu tanyalah dekat kakak aku, kenapa kau kacau dia? Ustaz tu tanya. Lepas tu kakak aku cakap, abang aku yang bawa benda tu datang masuk dalam rumah. So abang keluar. Sambil mata kakak aku ni pandang tajam ke arah abang aku. Dia bawa aku. Ya. Muka abang aku masa tu terkejut gila lah. Macam bila pula aku bawa benda ni? Tak semena nak bawa masuk rumah kan. Benda tu cakap lagi, masa benda tu ikut abang aku balik rumah, sampai je dekat rumah, benda tu terus nampak kakak aku. Kakak aku ni dia dah lah ada laluan dalam badan dia tau. Dia ada macam laluan tu dah terbuka. Senang masuk lah. Senang masuk. And kakak aku ni lemah semangat. Jadi makhluk-makhluk halus ni senang je nak masuk dalam badan kakak aku ni. Kakak aku ni bila dia nampak je hantu atau makhluk-makhluk halus ni, dia mesti terus menangis-nangis. Sebab dia lemah semangat. Sebab tu dia mudah masuk benda-benda ni. Jadi benda tu cerita lagi. Benda tu cakap, masa abang aku ni on the way nak pergi beli burger tu, abang aku ada lalu dekat satu simpang. Simpang tu ada satu pokok pisang. Masa tu abang aku ni tak bawa lah motor ke kereta ke, tak bawa. Dia jalan kaki je sebab kedai tu dekat gila. So dia jalan kaki. Bila kita jalan kaki, kita akan lalu je lah dekat bawah pokok ke bawah rumah ke, jadi cepat sampai. Jadi masa abang aku tengah jalan kaki nak pergi kat kedai burger tu, dan dia jalan dekat bawah-bawah pokok tu, abang aku tak sengaja terlanggar benda tu. Jadi benda tu marah sangatlah dekat abang aku. Sebab itulah benda tu ikut abang aku sampai balik rumah. Tapi yang jadi mangsanya adalah kakak aku. Lepas tu ustaz tu mintalah benda tu keluar secara baik, tapi benda tu tak nak. Dia degil. Dia tetap nak juga duduk dekat dalam badan kakak aku. Jadi ustaz tu kata, kalau kau tak nak keluar, aku akan keluarkan kau secara paksa. Lepas tu kakak aku terus menjerit-jerit sebab masa tu ustaz tu pegang ibu jari kakak aku. Alhamdulillah semuanya dah selesai masa tu. Ustaz tu dah buang dah benda tu. Lepas je jari tu, kakak aku tersedar sambil menangis-nangis. Tapi kakak aku dia tak ingat apa
apa pun yang terjadi. Cuma kakak aku ada cerita. Masa dia dengar pintu pagar kita orang tu terbuka, so dia ingatkan abang aku dah balik lah, sebab dia nak ambil lah burger yang abang yang aku belikan tu. Tapi masa dia tengok abang aku masuk ke dalam rumah, sebab masa abang aku balik rumah tu bukan hanya abang aku seorang saja. Okey. Dekat belakang abang aku tu ada satu sosok nenek kebayan, dan muka nenek kebayan tu hodoh gila. Kulit muka nenek kebayan tu terkopek-kopek. Ya. Muka dia hitam macam terbakar. Mata sebelah dia tak ada kelopak. So korang boleh imagine, mata dia macam terbuntang tanpa kelopak mata macam tu. Ini ada lagi ni. Masa kakak aku tengok nenek kebayang tu, kakak aku macam terkaku, sebab nenek kebayang tu pandang tajam ke arah kakak aku, sebab dia kan dapat tahu orang yang boleh ada laluan ataupun orang yang boleh nampak, orang tu lah yang dia akan attack. Tapi kan kiranya sebenarnya ikutkan kakak dia tak ada kena kacau pun, tapi sebabkan abang dia dah keluar balik tu, sebenarnya kakak dia okey lagi, tapi disebabkan ada benda ikut kan. Yes. Nenek kebayan datang daripada mana sih? Daripada tu Yelah, tahu lah daripada pokok tu. Macam mana dia ada kat pokok tu, bukan dekat hutan ke selalu? Tengoklah kau. aku rasa tu tempat dia. Lepas tu kita abang Atau bukan dia ikut-ikut kan? Abang dia terlanggar dia. Kalau abang dia tak terlanggar dia, siapa suruh abang dia keluar waktu maghrib? Waktu Dan maghrib kita kan kena tempat-tempat yang waktu-waktu yang hot. Kita kena tahu tau. Ada Kita punya dunia ni, kita punya alam kita ni ada dua alam orang panggil lah. Kita share dengan diorang. Kita tak nampak, mungkin ada setengah alam kita ni macam ni, kita darat. Tapi dekat hakikat dekat tempat dia mungkin air kan, ada dua alam kan. Ya. Mungkin hutan kat situ. Lepas tu start dari situ, kakak aku tak ingat apa-apa dah. Masa tu lah benda tu dah start masuk dalam badan kakak aku. Sebab diorang ada connection mata tu. Yes. Hilang. Cuma persoalan sampai sekarang masih tak terjawab, macam mana kakak aku boleh naik dekat loteng tu. Dan kakak aku sendiri tak tahu macam mana dia naik dekat atas loteng tu. Itulah yang Kenapa kita tertanya-tanya sampai sekarang. Kenapa dia tak minta ustaz tu tutupkan terus lah hijab tu? Tak habis lagi aku cerita. Oh, ada lagi Ayah kan dah habis. Lepas tu kakak aku menangis-nangis lah, sebab badan dia sakit gila dan kaki dia terseliuh masa dia terjun daripada loteng ke bawah tu. Ayah ada minta ustaz tu untuk tutupkan hijab kakak aku, tapi ustaz tu kata dia tak ada ilmu nak tutupkan hijab tu, cuma dia boleh buat pendinding diri untuk kakak aku je. Jadi start dari situ kakak aku dah kurang lah nampak benda-benda halus ni lagi. Tapi bagi aku dia still nampak, cuma tak berapa sangat. Sebab ustaz tu dah buatkan pendinding tu kan. At least adalah sikit. Tak adalah terbuka sama semua kan. Nampak dan benda tu boleh masuk suka hati. Tapi bagi Kak Yah kan, dia kena usaha juga untuk cari ustaz yang boleh tutupkan, sebab it's not good untuk dia punya dan bakal berkahwin ke nanti dengan anak ke apa kan. Kan tak bagus. Dan sebab tu aku kata cerita ni relate dengan family member kita tu juga, sebab dia pun ada laluan. Dia ada laluan tau. Dia ni, dia ada satu benda tu lah, ada laluan, dia hijab dia terbuka. So kalau ada apa-apa yang berlaku dekat satu keluarga tu, dia akan dapat tahu dulu tau. Tapi sebenarnya dia tak notice. Cuma selalunya macam dia dapat tahu melalui mimpi dulu tau. Dia dapat tahu melalui mimpi. Dia yang kena dulu sebenarnya. Lepas tu macam dia dapat petanda awal untuk bagi tahu yang ada benda nak attack keluarga dia sebenarnya. Tapi dia tak pasti apa benda mimpi tu. Jadi bila dia cerita dengan family members yang lain, barulah family members tu relate. Weh, itulah sebenarnya sign, petanda yang kau dapat tahu dulu. Barulah benda tu attack keluarga-keluarga yang lain. Dan family member kita orang tu juga, kalau kita orang flashback balik, dia daripada kecil sebenarnya. Sebab dulu ada seorang, kalau aku ingat lagi, cerita dah lama tau, aku ingat balik, keluarga dia ni memang banyak orang hantar-hantar. Jadi keluarga dia ni juga dah jumpa dengan banyak perawat tau, bomoh ke ustaz ke, macam-macam jenis perawat diorang dah jumpa. Jadi ada satu perawat ni, aku tak tahu itu perawat ke bomoh, tapi aku rasa mungkin bomoh, daripada Indonesia, perempuan datang kat rumah dia. Dan perawat
bomoh tu dia pandang tajam je ke arah family member kita orang ni tau. Dia tenung je. Sebab tu family member kita orang yang tu kecil lagi. Lepas tu dia senyum je dekat dia ni tau. Lepas tu tiba-tiba dia orang bomoh tu ada pakai cincin. Dia buka cincin dia, dia bagi dekat family member kita orang tu. Dia kata, nak tak? Nah, ambil lah, Acik bagi. Lepas tu Sekejap, nak mencelah. Bomoh tu is a bomoh tau. And then dia bukan bomoh Malaysia ke apa tau. Dia Indonesia tau. And then masa benda tu dah masuk dekat dalam badan, dia perempuan tau. Hakikatnya jasad yang sebelum benda tu masuk adalah perempuan yang macam nenek tua tau. So bila benda tu dah masuk, dia tiba-tiba macam pandang macam ni. Sebenarnya pandang dekat yang kita orang punya family member. Sebenarnya bukan nenek tu, benda tu yang dah masuk dalam badan nenek tu. Sebab tu benda tu pandang tajam tepat ke arah family member kita orang tu. Bila dia buka cincin tu, dia bagi dekat family member kita orang tu. So family member kita orang macam, cantiknya, nak masukkan tangan cincin tu dekat jari-jari dia tau. Nasib baik mak dia ni terperasan, nampak, jangan, tak nak. Mak dia ambil cincin tu, pulangkan balik dekat bomoh tu. Tapi reaksi bomoh tu macam terus dia masam, dia marah tau, kenapa tak ambil. Jadi bila kita cerita balik, rupanya, dan kita pun ada tanya juga perawat lain, rupanya nenek tua tu dia nak serahkan peninggalan yang ada ni dekat budak tu, dekat family member kita orang tu. Sebab family member kita orang tu, dia daripada kecil dia dah terbuka hijab dan dia dah ada laluan. Tapi nasib baik juga mak dia ni cepat. Sebenarnya mak dia tak tahu, tapi macam jangan ambil pemberian orang. Nak cincin. So nasib baik mak dia ni alert. Kalau tak, memang family member kita orang tu dah terima satu dekat dalam hidup dia. Ibarat tu macam saka kan. Selalu macam tu lah. Dia nak cari pewaris sebenarnya. Betul. So itulah saja sebenarnya kisah daripada, apa tajuk sebenarnya cerita ni? Lemah semangat ataupun hijab terbuka. Nenek kebayan. Dan jangan ambil jangan ambil apa panggil lah, enteng. Apa dia kau nak cakap apa? Jangan ambil macam benda tu tak ada apa-apa. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah tentang hijab terbuka ataupun korang nampak something, pergilah rawat. Dan sebelum jadi lebih serius. Dan kalau korang yang ada anak yang korang nampak pelik kepada sikap anak korang yang macam nampak benda, janganlah macam alah tak ada apa. Do something. Alright? So saya rasa itu saja untuk kita mukadimah hari ini. Mukadimah apa? Itu saja cerita tentang nenek kebayan kita pada hari ini. Okay, so kalau ada yang mungkin cerita yang sama, mungkin relate, apa-apa komen, boleh komen down below. Dan kalau ada yang nak share cerita, bolehlah email ke makcikproduction@gmail.com. Dan korang jangan sedih ada yang kata kenapa cerita saya tak diceritakan. Kita akan cerita part by part nanti, sebab ada lagi episod-episod akan datang. Okay, so jangan lupa subscribe, share, komen and like kita orang punya video ni. Itu saja. So see you in the next video. Bye.